Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada cumulative distribution function ataupun capital F X. Okey. Di sini kena ingat dia punya notation adalah F besar X. Okey, itu maksudnya cumulative. Baik, apa yang kamu ingat dengan cumulative daripada chapter 6? Dia adalah hasil tambah kan? Dia adalah hasil tambah. Katakan saya mahu F3. Maksudnya dia adalah hasil tambah 1, 2, 3. Kalau F2 hasil tambah 1, 2. Okey, kalau F7 dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, itu adalah maksud cumulative. So, dia bagi tahu sini function dia adalah dalam bentuk probability of X less than or equals to X. Yang ini kamu kena ingat betul-betul dia punya notation. Sebab dalam exam, okey, kadang-kadang dia tak tulis F besar X ni. Dia tulis macam ni. Okey, dan bila tulis macam ni, ramai yang keliru. Dia ingat yang ini adalah sama dengan probability of X equals to X, ataupun yang kita belajar video yang sebelumnya ni, dia adalah probability distribution function. Sedangkan ini adalah cumulative distribution function. Soalan nak treat kamu senang je. Okey, dia bagi kamu dalam bentuk macam ni. Okey, dalam bentuk macam ni instead of macam ni. Okey, sebab kalau soalan bagi dalam bentuk macam ni, senang kamu tahu dia adalah cumulative. Tapi bila dia bagi bentuk macam ni, ramai yang akan keliru. So, tolong hati-hati. Bila soalan tulis probability of X less than or equals to X ni, ada nampak ni? Maksudnya dia adalah cumulative. Itu lesson yang pertama kamu kena tahu. So, dia sebenarnya adalah summation of probability daripada X1 sampai Xn. Okey, N tu yang kita mahulah. Contohnya macam saya bagi tahu tadi, kalau saya mahu F3, maksudnya 1, 2, 3. Okey, kalau saya mahu F7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. So, in general, ini adalah cara kita nak kira. Okey, kita nak kira menggunakan probability. Tapi saya tak galakkan kamu hafal, saya galakkan kamu faham benda ni. So, saya akan bagi contoh terus. Baik, yang pertama kamu kena tahu, okay, kalau dia tulis fx, ini maksudnya adalah probability of x less than or equals to x. So, meaning that kalau saya nak f2, maksudnya dia adalah probability of x less than or equals to 2. Bermaksud ini adalah probability of x equals to 2 plus probability of x equals to 1 plus probability of x equals to 0 and so on. Kalau ada lagi, kita akan tambah lagi lah. Okay, so dia up until x equals to 2. So, ini yang pertama. So, sekarang ni kita tengok properties yang pertama. Okay, yang dia bagi tahu probability of x equals to a. Okay, so macam mana nak cari probability of x equals to a menggunakan cumulative. So, dekat situ dia bagi tahu fa minus fa minus 1. Okay, so di sini kamu kena faham dia nak cari probability menggunakan cumulative. Okay, menggunakan cumulative. Okay, so macam mana nak buat? Baik, yang ni saya padam sebab saya tak nak kamu hafal. Okay, so katakan saya bagi contoh. Sebagai contoh, saya mahu probability of x equals to 3. Okay, so sekarang ni saya akan menggunakan kaedah kotak. Okay, kaedah kotak. So, di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So, ini mungkin ada lagi nombor. Di sini pun mungkin ada lagi nombor. Cuma sekarang ni, saya nak probability x equals to 3 menggunakan cumulative, F. Okay, so nombor yang saya mahu adalah nombor ni. Okay, so macam mana nak gunakan cumulative? Saya akan buat F3. Okay, F3 kamu akan dapat semua sekali ni. Okay, kamu akan dapat semua sekali ni. So, saya boleh guna macam ni. Okay, F3 semua sekali ni. Okay, tolak dengan F2. F2 kat mana? Kat sini. Okay, saya boleh guna ZZ tu ataupun saya boleh guna macam ni. Okay, F3 tolak dengan F2. Okay, sebab apa lengkung tu? Okay, itu maksudnya hasil tambah sampai berapa. So, yang merah ni adalah hasil tambah sampai 3. Yang hijau ni adalah hasil tambah sampai 2. So, yang merah ni maksudnya apa? Yang garisan merah tu. Maksudnya macam ni. Okay. Ni saya panjang sikit. Saya explain supaya kamu faham. Okay. F3 maksudnya hasil tambah sini. Okay. Kemudian yang hijau tu adalah
Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang hijau tu adalah sampai 2 ataupun F2. So, value yang merah ni semua sekali, saya tolak dengan value yang hijau ni, saya akan dapat yang tengah-tengah tu balance. Okey, sebab tu ini akan jadi F3 minus F2. Kita akan dapat probability X equals to 3. Dan sebab itulah rumus dia bagi F, apa tu? F A minus F A minus 1. Dia nak cari 3. Okay, sini 3, sini 2. Samalah macam yang kita buat kat sini. Okay. Baik, itu adalah probability of X sama dengan A. Baik, so macam mana untuk properties yang kedua tu? Okay, properties yang kedua dia bagi tahu probability of X greater than A. Okay, so yang ini saya bagi contoh lagi. Katakan saya nak cari probability of X lebih besar daripada 4 contohnya. So, saya akan buat kotak. Okey, saya akan buat kotak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan mungkin ada lagi nombor kat situ. Mungkin ada juga nombor lagi kat sini. So, probability of X greater than 4. Apa yang dia mahu? 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini yang dia mahu. So, caranya adalah, okey, kita akan buat 1. Okey, kenapa 1? Sebab hasil semua probability ni sama dengan 1. Tolak, okey, tolak dengan F4. F4. Okey. Semua sekali 1 tolak dengan F4 ni kamu akan dapat dekat sini sahaja. So, ini akan jadi F4. Okey, kamu akan dapat jawapan yang dia mahu, iaitu probability of X greater than 4. Sebab tu dia punya formula tu dia bagi tahu dalam lecture note tu dia adalah 1 minus FA. Okey, so kalau kamu compare, sama tak? Ini A sama dengan 4, ini A sama dengan 4, sama. Okey, so cara ni macam tu lah. Baik, yang kamu kena ingat, kumulatif tak ada lengkung ke arah kanan tu. Dia mesti daripada kiri. Okey, kiri sampailah kat mana yang kita mahu. Okey, so properties yang seterusnya, yang ketiga tu, dia cakap apa? Probability of A, kemudian A ni not included, kemudian X, kemudian ini adalah less than or equals to B. Okey, baik, saya bagi contoh. Sebagai contoh, kita mahu cari probability of, okey, sini adalah katakan 2, sini adalah 4. Okey, so kita tengok kita punya kotak ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, so ini nombor apa yang dia mahu? 2 tak termasuk. Okey, 4 termasuk. Maksudnya dia mahu 3 dan 4. So, 3 dan 4 saya lorek kat sini. So, macam mana nak cari? Okey, so saya boleh buat, okey, saya boleh buat F4. Okey, tolak dengan berapa? F2. Okey, F2. So, ini akan jadi F4 tolak dengan F2. Cuba compare dengan kita punya formula yang dalam lecture note tu. Okay, dia adalah FB minus FA. So, sama tak? Okay, A kita adalah 2, B kita adalah 4. Samalah. Okay, 4, 2. FB. Okay, so kalau kamu faham teknik kotak ni, kamu tak perlu hafal pun. Okay, kita tengok apa yang soalan mahu, nombor apa yang soalan mahu. Kemudian kita tengok, okay, yang mana tolak yang mana. Okay, ingat lengkung tu. Kemudian probability yang keempat, dia bagi tahu probability of A less than, kemudian ini B. Okey, saya bagi contoh. Katakan dia mahu probability of 3 sampai berapa? 7. Okey, so saya akan buat kotak saya. Okey, 1, 2, tak semestinya start dengan 1 lah. Katakan saya nak start dengan 2 pun boleh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so kita tengok nombor apa yang dia mahu. Okey, nombor yang dia mahu adalah 4, 5, 6. 3 tidak termasuk, 7 tidak termasuk. So, 4, 5, 6. 4, 5, 6 kat mana? Sinilah 4, 5, 6. Inilah probability yang dia mahu. Okey, 4, 5, 6. So, macam mana nak cari probability 4, 5, 6? Saya boleh buat F6. Okey, F6 tolak dengan F3. Okey, saya akan dapat yang tengah-tengah tu. Bermaksud sini saya akan tulis F6 tolak F3. Baik, kita tengok kita punya formula yang dalam lecture note tu. Dia tulis itu adalah F
B minus 1 tolak dengan FA. So, A saya sekarang berapa? 3. A 3. So, sini 3. 3. Betul. Okey, kemudian B kita sama dengan 7. Di sini dia cakap B minus 1 iaitu 6. So, dapat F6. Sama kan? So, bila kamu faham teknik kotak ni, senang je. Kamu tak perlu hafal yang dalam lecture notes tu. Okey, lecture notes tu sebagai guidance sahaja. Baik, kita pergi yang nombor 5. Okey, nombor 5 ni dia bagi tahu probability of A included up until B included. Okey, so saya bagi contoh lagi. Katakan saya mahu cari probability of 3 until 5. Okey, so saya buat kotak saya. Saya buat kotak saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, nombor apa yang dia mahu? Okey, probability apa yang dia mahu? X sama dengan berapa yang dia mahu? Iaitu 3, 4, 5. So, sini saya akan lorekkan 3, 4, 5. So, kita boleh buat F5 tolak dengan berapa? F2. So, ini adalah sama dengan F5 tolak dengan F2. Okey. So, tengok kita punya formula. Betul ke tidak? FB minus FA minus 1. Minus FA minus 1. Okey. So, sekarang B saya adalah sama dengan 5. Ini pun 5. So, samalah. Untuk A kena tolak 1. Okey. Untuk A kena tolak 1. So, A saya sama dengan 3. Sini tolak 1 jadi 2. So, sama kan? So, bila macam tu, kita tak perlu hafal formula. So, itulah cara nak guna kita punya cumulative untuk cari probability. Baik, so yang ini dah selesai. Saya harap kamu faham dia punya basic tu. Okey, kita tengok cara untuk present kita punya table. So, cara untuk present kita punya table, kita mesti ada X macam biasa. Kemudian, mesti ada Fx lah. Okey, mesti ada Fx. Kemudian yang ini ada tak apa, tak ada pun tak apa. Okey, tapi untuk cumulative distribution table, okey, dia dah bagi tahu dah table untuk cumulative, dua benda ni mesti ada. Okey, mesti ada. Kemudian cara untuk tulis piecewise function. Ingat dia sama macam probability tadi, dia ada table, ada function, ada graph. So untuk function, okey, dia mesti ada kosong, dia mesti ada 1. Kemudian dia akan ada value Fx tu. Kemudian di sini dia ada range dia. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat range ni. Baik, kemudian graph. Dia pun ada graph juga. So macam mana nak lukis graph dia? Baik, cara untuk lukis graph dia adalah macam ni. Yang di sini mesti X. Yang di sini adalah Fx. Okey, kemudian katakan di sini adalah value of X1, X2, X3 and so on. Okey. Kemudian di sini adalah XK lah last kali. Okey, kemudian ini adalah nilai Fx. Katakan ini adalah nilai Fx1, ini adalah nilai Fx2, okey, ini adalah nilai Fx3. Kemudian last kali adalah Fxk. So cara nak lukis dia adalah yang pertama dia always start daripada X1 ni. Okey, ini kita bulat kosong, kemudian dia pergi ke sana. Okey, sebab apa? Kalau kamu tengok ini X less than X1, nilai dia adalah kosong. So, nilai kosong adalah kat bawah ni dan dia not included. Kemudian yang seterusnya adalah bulat penuh sampai sini bulat kosong. Okey, bulat penuh sampai sini bulat tak penuh, bulat kosong. Okey, bulat penuh, bulat kosong. Sampai sini dia akan jadi bulat penuh dan terus pergi ke sana, iaitu untuk present ini. Okey, nanti saya akan tunjukkanlah, okey, menggunakan example. Baik, sekarang ni kita bagi kepada median. So dia bagi tahu sini median untuk discrete untuk discrete probability is the value when probability of X less than or equals to M ataupun Fm di sini adalah lebih besar ataupun sama dengan 1/2. Maksudnya hasil kumulatif tu kita kena tambah tengok sampai 1/2 ataupun lebih. Okey, nilai di mana dia 1/2 ataupun lebih itulah adalah nilai median kita. Okey, so ini cara dia. Dia ada bagi tahu sini sum up the probability from the smallest value of X until the sum equals or exceeds 1/2. Baik, sekarang ni ada dua case. Kalau hasil tambah kita sama dengan 1/2 exactly, median dia adalah average of value X tu dengan next value. Tetapi kalau kita tambah-tambah, dia lebih daripada 1/2. So, median dia adalah
value of X yang kita dapat tu. Nanti saya akan tunjukkan melalui contoh kita. Okay, so sekarang ni kita tengok kita punya example. Okay, dia bagi tahu the probability distribution function of a discrete random variable is given in the table below. Baik, tengok betul-betul ini soalan bagi probability distribution function. Px sama dengan X. Okay, so soalan yang pertama adalah find cumulative distribution function. Okay, yang ini saya akan buat dalam bentuk table supaya senang saya nak kira. Okay, senang saya nak present jawapan saya. So saya akan buat macam ni. Ini adalah X. Ini adalah probability of X equals to X. Sini adalah capital F X. Okay, so saya akan salin balik ni. 0, 1, 2, 3. Kemudian ini adalah 1/8. Ini 3/8, 3/8, 1/8. Okay. So, Fx. Okay. So, untuk x equals to 0 ataupun F0 ni, ini adalah F0 dia adalah 1/8. Kemudian F1 di sini, dia adalah hasil tambah 1/8 dan 3/8. So, dia adalah sama dengan berapa? Dia adalah sama dengan 1/2. Okay, 1/2. Okay, untuk F2, dia adalah hasil tambah 3 value ni. So, nilai dia akan jadi sama dengan 7/8. Kemudian F3, macam mana? Hasil tambah semua ni. Okay, keempat-empat ni. So, dia adalah sama dengan 1. Okay, so selesai untuk kita punya cumulative distribution function. Oh, belum lagi. Ini baru table. Okay, ini adalah cumulative distribution table. Dia mahu function. So, macam mana nak tulis dalam bentuk function? Okay, nak tulis dalam bentuk function senang je. Kita akan buat fx, ataupun probability of x less than or equals to x. Okay, kemudian sama dengan, kemudian kita akan buat satu kurungan yang besar tu. Kemudian di sini kita akan letak kosong, di sini kita akan letak 1. Okay, mesti start daripada 0, kemudian sampai 1. Kemudian kita akan tulis semua kita punya cumulative, nilai cumulative ni. Okay, so kita ada 1/8, kemudian 1/2, kemudian 7/8. Kemudian kita akan letak koma. Okay, koma, ada 5 koma semua sekali. Baik, untuk yang pertama ni kita akan letak x less than 0 saja. Less than 0, kurang daripada 0. Okay, cumulative dia 0. Okay, x less than 0. Kemudian di sini kita akan letak 0, kemudian ini less than or equals, kemudian x macam tu. Okay, kemudian sini tadi ini 0, 1/8. Okay, 0, 1/8. Next apa dia? Next adalah 1/2. 1/2 adalah 1. So saya akan buat macam ni dulu. Kemudian 7/8 adalah apa? 2. So ini 2. Kemudian 1, 3 kan? Ini kita akan buat x greater than or equals to 3. Okay, tapi belum habis lagi. Di sini yang dekat tengah-tengah ni dia ada 1 less than. Okay, less than semua. Kemudian kita letak nombor 1. 0 sampai 1. 1 sampai 2. 2 sampai 3. So, bila dah siap macam tu, inilah kita punya cumulative distribution function. Okay, ini tadi table. Ini function. Okey, selesai. Next adalah dia minta kita sketch graph. Okey, B adalah sketch graph. So, macam biasa nak sketch graph, saya akan buat ini X, ini adalah Fx. Kemudian kita tengok kita ada nombor apa? Kita ada 0, 1, 2, 3. So, 0, katakan saya letak kat sini lah. Okey, 0, 1, 2, 3. Kemudian dia punya value of fx adalah 1/8, 1/2, 7/8. So ini saya kena buat betul-betul ini 1, bawah tu 0, ini 1/2. Okey, bahagi 4, 1/4. Kemudian sini adalah 3/4. So kita ada nilai 1/8. 1/8 adalah kat mana? Kat sini nanti. Okey, ini adalah nilai 1/8. 1/2, 7/8. 7/8 adalah kat sini nanti. Okey, 7/8 adalah kat situ. Ini saya betulkan sikit. 3/4, 7/8. Okey, so yang pertama adalah kita tengok kat sini function kita. Untuk x less than 0 ataupun kawasan dia kat sini, dia punya fx adalah sama dengan 0. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Okey, bulat
kosong tu, kemudian macam tu. Okey, dia tidak termasuk kan, sebab tu dia adalah bulat kosong tu ataupun open. Okey, ataupun open. Kemudian next adalah yang ini. So, 0 sampai 1 included, nilai dia adalah 1/8. So, 0 termasuk, sampai 1 tidak termasuk. Okey. Dan nilai dia adalah 1/8. Ni 1/8 ni, kalau kamu tengok. Okey, dia selari dengan 1/8. Okey, next yang kedua kita tengok adalah yang ini. Okey, yang ini ni. Okey, nilai 1/2 daripada 1 tidak termasuk sampai 2. Okey, so 1/2 adalah dekat sini. Ini termasuk. Okey, sampai 2 tidak termasuk. Okey, yang seterusnya 2. Okey, dekat 78 2 termasuk, sampai 3 tidak termasuk. Dan yang last sekali adalah 1. So 1 adalah dekat atas ni, ini termasuk. Kemudian dia jadi anak panah macam tu. Okey, sebab dia x greater than or equals to 3. So dia sampai 4, 5, 6 sampai infinity, 1 je. Okey, dia punya cumulative, nilai cumulative dia. So selesai untuk kita punya graph. Okey, selesai untuk kita punya graph. Baik, untuk soalan C, dia minta kita cari mode. Okey, mode. Macam mana nak cari mode? So macam yang saya bagi tahu tadi, kita tengok highest probability dekat mana. Okey, highest probability dekat mana. Kemudian kita ambil nilai X dia. So kalau saya tengok dekat saya punya soalan ni, probability yang paling tinggi adalah dekat 3/8, 3/8. Okey, itu adalah highest probability. So mode dia adalah pada nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Okey, itu adalah dia punya mode. Okey, so sekarang kita pergi kepada median. Okey, kita punya median. So, macam yang saya bagi tahu tadi, okey, saya ulang balik untuk discrete. Okey, kalau kita dapat exactly 1/2 hasil tambah dia, okey, summation tu, kita akan buat average between the value of X dengan next value of X tu. Okey, kemudian bahagi 2. So, kita cari average lah. Tetapi kalau kita tambah-tambah, kita dapat lebih daripada 1/2. So, dia punya jawapan tu adalah nilai X tu sendiri. So, sebagai contoh, kita tengok kita punya example ni. Okey, median kita. Baik. Sekarang ni kita tengok kita punya Fx. Okey, dekat mana yang lebih ataupun sama dengan 1/2? So, kalau kita tengok, dia adalah berada dekat sini. Betul tak? Dan dia adalah exactly sama dengan 1/2. So, daripada kita punya rumus ni, median dia adalah sama dengan 1 tambah 2, iaitu next value. Okay, next value of X adalah yang ini. So, 1 tambah dengan 2 ni bahagi 2. So, ini bahagi 2, kita akan dapat kita punya median adalah sama dengan 1.5. Macam tu. Baik, katakan di sini lebih. Okey, katakan contoh ini saya ubah. Katakan di sini adalah 6/8 contohnya. Okey, so kalau di sini 6/8, okey, dia dah lebih daripada 1/2. So kita punya median adalah sama dengan 1. Gitu. Okey, baik. So selesai untuk contoh ni, iaitu example 4. Baik, sekarang ni kita pergi kepada soalan yang kedua. Tadi example 4 soalan 1, ini soalan yang kedua. Baik. The cumulative distribution function f(x) of a discrete random variable x is defined as follows. So, kamu tengok table dia bagi dalam bentuk table. Di sini adalah values of x, di bawah ni adalah fx. Okey. Hasil tambah ni kalau kamu tengok last kali mesti sama dengan 1. Baik, soalan yang pertama, find probability of x equals to 3. Macam mana? Okey. Dia nak cari probability menggunakan cumulative. Okey, menggunakan cumulative. Macam mana nak buat? So, caranya adalah kita gunakan kotak tadi. Okey, kita nak katakan saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Dia mahu probability of x sama dengan 3. So, saya boleh buat F3 tolak dengan F2. Saya akan dapat value yang dekat tengah-tengah tu, iaitu probability of x sama dengan 3. So, saya boleh buat F3 tolak F2. So, F3 sama dengan berapa? 0.67. F2 sama dengan berapa? 0.32. So, saya akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.32.
Okey, selesai. Kemudian untuk soalan B, probability of X greater than 2. Baik, saya buat kotak saya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, sampai 5 je sebab dia punya nilai X tu daripada 1 sampai 5 saja. So, probability of X greater than 2. Nilai apa yang dia mahu? 3, 4, 5. So, 3, 4, 5. Baik, macam mana nak buat? Okey, ingat untuk cumulative mesti lengkung macam tu. Okey. So, kita kena buat untuk soalan ni adalah 1 ataupun semua sekali ni. Okey. 1 tolak dengan F2. F2. Kita akan dapat bahagian dekat sini. So, ini akan jadi F2. So, jawapan dia akan jadi macam mana? So, 1 tolak F2. F2 0.32. So, jawapan dia adalah sama dengan 0.68. Simple. Okey, kemudian C, probability of 2 included until 4. Sama juga. Okey, saya akan buat 1, 2, 3, 4, 5. So, yang dia mahu adalah nombor 2, 3, 4. 2, 3, 4. So, saya boleh buat F4 tolak dengan F1. Okey, so F4 tolak dengan F1. So, saya akan dapat yang dekat tengah-tengah ni. Okey, yang dekat tengah-tengah ni. So, F4 sama dengan apa? 0.9. F1 sama dengan apa? 0.2. So, dapatlah jawapan dia 0.7. Okey, kemudian D, find the mode and median. Okey, mode. Okey, macam mana nak cari mode? Baik, mode biasanya kita tengok highest probability. So, bagi soalan ni kita tak ada. Okey, kita tak ada probability. Kita hanya ada cumulative. So, terpaksalah kita buat kita punya table untuk kita punya probability. So, yang atas ni adalah X. Ini adalah Fx. Ini adalah probability of X equals to X. So, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So, nilai di sini adalah 0.2, 0.32, 0.67, 0.9 dan 1. Baik, macam mana saya nak cari probability of X equals to 1? So, nilai dia samalah 0.2. Okey. Baik, macam mana saya nak cari probability of X equals to 2? So, caranya adalah yang ini tolak yang ini. Okey, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.12. Kenapa kena tolak? Baik, katakan saya nak cari F2. Okey, saya nak cari F2. F2 adalah probability of X sama dengan 1 tambah probability of X sama dengan 2. So, 0.2 tambah 0.12, saya akan dapat 0.32. Okey, macam mana saya nak cari probability of X sama dengan 3 pula sekarang? So, caranya adalah 0.67. Okey, kamu tolak dengan 0.32. Okey, so 0.67 tolak dengan 0.32, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.35. Okey, selesai untuk X equals to 3. Macam mana probability of X equals to 4? Sama juga, yang dia akan jadi 0.9 tolak 0.67. So, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.23. Okey, macam mana nak cari probability of X equals to 5? So, tadi kita boleh juga gunakan rumus tadi, F5 tolak F4. So, ini akan jadi 1 tolak 0.9, dia adalah sama dengan 0.1. Okey, kita boleh juga gunakan kita punya formula tadi. Probability of X sama dengan 2, dia adalah F2 tolak F1. Probability of X equals to 3 adalah sama juga dengan F3 minus F2. Okey, so boleh jugalah, sama saja macam yang saya bagi tahu tadi. Yang ini tolak yang ini, yang ini tolak yang ini. Okey, baik. So, sekarang ni nak menjawab soalan kita mode. So, mode kita yang mana? Baik, tengok highest probability kat mana. Okey, highest probability adalah di sini, 0.35. So, mode kita okey adalah sama dengan 3. Okey, highest probability adalah 0.35. Kita tengok kita punya value of X kita. Itu adalah kita punya mode. Baik, next kita nak cari median. Okey, median. So, macam yang saya bagi tahu tadi, kalau kita sum up dan dapat exactly 1/2, kita akan buat, macam mana kita akan buat? Kita akan buat X plus next value of X tu, kemudian bahagi 2. Tapi kalau dapat lebih daripada 1/2, kita terus ambil nilai X tu sebagai kita punya median. So, kita tengok kita punya soalan. Okey, dekat mana value yang lebih ataupun sama dengan 1/2?
So ini tak sampai lagi setengah ataupun 1/2. Tapi ini dah lebih daripada 1/2, 0.67. So bila dia lebih daripada setengah ataupun 1/2 ataupun 0.5, kita akan gunakan yang second option ni, iaitu median dia adalah value of x tu sendiri. So sekarang ni kita boleh cakap median kita adalah pada x sama dengan 3. Selesai untuk soalan yang kedua ni. Okay, so untuk next video kita akan masuk kepada expectation and variance. Okay, so itu saja. Thank you guys.